Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di segmen Dah Hafal Ke belum? Okey, bersama saya Ustazah Siti Azhara Effendi dan kita ada di sini adik Ryan dan Lina. Okey, so basically hari ini adalah hari yang terakhir for the episodes of Dah Hafal Ke Belum. Kepada yang join kita ni, Alhamdulillah hari ni kalau kat Facebook Masjid Istighfar ada orang tengok, di Facebook Mak Besar ada juga. Okay, program ni is a collaboration between Mak Besar dan Masjid Istighfar, di mana kita akan berkongsikan segmen Dah Hafal Ke Belum, berkongsikan tips-tips bagaimana untuk cara-cara untuk memudahkan kita lagi menghafal Al-Quran. Okay, maka saya akan ambil daripada surah-surah yang pendek-pendek sahajalah, insya-Allah. Okay, kita pun dah masuk ke penghujung Ramadan kan. Okay, so kita gear upkan lagi kita punya ibadah kita again. Okay, lepas tu kita perbanyakkan amalan kita. Kita collect seberapa banyak pahala yang kita nak. Sebab antaranya sebelum Ramadan yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. So malam Lailatul Qadar tu apa, Ryan? Atau you know what is Lailatul Qadar? Don't know. Okey, so Lailatul Qadar, okey, kepada yang penonton yang dekat di luar sana, okey, Lailatul Qadar ni adalah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita actually digalakkan lagi untuk buat more ibadah lah. Sebab kalau ikut ceritanya, umat-umat Nabi yang terdahulu umur dia panjang-panjang. So diorang lagi banyak, diorang punya ibadah spend time mereka tu lagi banyak. Jadi tapi umur yang jangkaan umur umat Nabi Muhammad tu dia pendek je, daripada kita 60 ke at most 80, 90. To reach 100 tu it's too rare lah. Tu kira siapa yang dapat tu istimewa lah. Jadi this is where malam Lailatul Qadar ni Lailatul Qadar ni diberikan kepada kita supaya kita dapat perbanyakkan lagi ibadah kita, insya-Allah. Okay, and today memandangkan Lailatul Qadar kan, kita bincang pasal Lailatul Qadar. So today kita akan hafal surah Al-Qadar. Dah pernah hafal Al-Qadar belum? Dah. So boleh test lah. Ibu. Bukan tes ibu bukan tes saya. Okay, insya-Allah. Okay, kepada Assalamualaikum semua yang menonton, insya-Allah. Okay, kepada yang sedang menonton yang tak tahu membaca ataupun tak pernah menghafal Quran, it's okay, just ikut sahaja this program, insya-Allah akan dikongsikan tips-tips yang lebih lah mengenai dah hafal ke belum. Okay, so before that ada soalan-soalan tak sebelum kita start? Tak ada. Ibunya tak ada? Belum ada. Okay, along the way lah, insya-Allah. Okay, so antara tips-tips yang saya dah pernah kongsikan bersama adalah yang minggu yang pertama sekali bila hendak menghafal Al-Quran itu sendiri, first kita nak kena tengok the text. Okay, kita nak kena tengok the text. Sebab apa? Sebab bila kita tengok the text, dia akan capture ke dalam kita punya minda. Okay, kemudian satu ayat baca 10 kali. Baca tau, bukan terus hafal. Okay, satu ayat baca 10 kali, kemudian you repeat, tutup mata, hafal, try to hafal 10 kali. Okay, kalau let's say macam mana kalau andai kata miss out ke apa ke, usually saya akan do tick dekat paper kosong ke kan. Okay, macam first inna anzalnahu fi lailatul qadar, tick 1, kemudian tick 2, tick 3. So itu kita punya so called record lah. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang minggu kedua saya pernah mengongsikan mengenai hafal untuk baca pada ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Kemudian repeat balik, kemudian kita hafal. Kemudian minggu yang ketiga kita main apa? Tebuk-tebuk. So hari ni pun kita akan main tebuk-tebuk juga. Okay, Dengan 2 orang ah. Ada orang lah. 2 orang lah. Masih ada 2. Kau ada 2? 3. 3 orang. Okay. So dengan 3 orang, termasuk saya lah 3 orang. Okay, insya-Allah. Okay, sebelum tu
yang on the way balik kerja ke, yang tengah sibuk nak masak jual dah berbuka ke, ataupun yang sedang sibuk buat persiapan kuih raya, dipersilakan untuk join sekali insya-Allah. Okay, ready? Yes. Okay, first kita akan nak baca the whole passage ke nak satu ayat repeat 10 kali kemudian tutup mata, macam mana? Ryan, okay lah. Ryan dah pernah hafalkan surah Al-Qadar? Kita main tebuk terus lah. Nak? Boleh. Boleh lah. Okay. So meaning tebuk-tebuk ni adalah when it's fun to buat sama-sama dengan family. Okay. Ataupun dengan kawan-kawan. Ataupun dengan diri sendiri pun. Okay. Where you just ambil random ayat from the surah. Kalau hari ni surah Al-Qadar. Kemudian kita akan terus sambungkan. Okay. Boleh? Boleh. Okay, first kita baca dululah Kita baca daripada ayat pertama hingga ayat ke-5 insya-Allah. Okay, kita baca sama-sama. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Boleh? Dah ready? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Close your eyes. Tutup mata. Okay. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Okey. Kita nak tes ibu tak? Nak tes ibu tak? Okay, so itu adalah salah satu tips salah satu cara untuk menghafal bersama siapa yang ada anak-anak ke ataupun nak test untuk diri sendiri ke. Salah satu cara is tebuk menebuk pun insya-Allah dia akan berkesan lah, because dia train your brain untuk ingat what is the next ayat insya-Allah. Okay, alright. Kemudian one of the tips lagi satu kan, bila kita hafal, okay, bila kita nak menghafal Quran ni, okay, kepada yang boleh membaca, okay, ataupun yang tak boleh membaca pun is okay, okay, berdekatkan diri dengan Quran, okay, just go through, glance through Quran, page ni macam mana semua, okay. Salah satu tips dia is bila nak hafal Quran tu stick to one mushaf, stick to one Quran. Sebab different Quran, ada yang Quran yang dalam dia ada color-color, tulisan dia, the font is color-color, itu menunjukkan tajwid. Okay, ada Quran dia punya font dia berlainan. Jadi untuk memudahkan kita menghafal Quran, okay, stick to one Quran untuk menghafal. Okay, maknanya kalau dekat dalam macam kita dulu sekolah kan pakai dictionary kan. Kalau dictionary kita akan ada satu favourite dictionary, betul tak?
Betul kan? That favorite dictionary je sebab kita dah biasa dengan dictionary tu. Kalau tukar dictionary je, dia akan buatkan kita punya mind semua nak kena reset balik. You ada favorite dictionary tak? Tak ada, belum lagi. Okay. Okay. So, sama juga dengan Quran. Okay. Stick to one Quran. Untuk penghafalan. Tapi kalau untuk membaca ke, untuk kita everyday baca, it's okay to tukar-tukar Quran lah. Tapi kalau untuk menghafal aja, the best is to stick to one mushaf. Okay, mushaf tu apa? Mushaf tu is this lah. This is the mushaf. Quran tu. Okay? Boleh? Okay. Kemudian one of the lagi satu tips yang saya pernah berkongsikan, bila nak menghafal, when is the best time untuk kita hafal Quran? Ryan, selalu you hafal Quran bila? Kat sekolah ke? Kat rumah ke? Kat rumah? Kat rumah pukul berapa? Random. Okay, so the best time untuk kita hafal Quran is bila waktu pagi selepas subuh ataupun sementara tunggu waktu subuh. Walaupun lihatlah nak bangun kan sebelum waktu subuh tu lagi. Tapi saya rasa dalam bulan Ramadan sekarang ni everybody bangun pada pukul 4.30, pukul 5 untuk bersahur. Dan kalau boleh jangan tidur selepas makan. Okay, sementara tunggu waktu nak solat subuh tu, bolehlah try untuk hafal Quran, boleh try untuk buka Quran, because during that waktu subuh tu lah waktu yang paling tenang. Because kita belum start any busy schedule kita belum sibuk dengan hal-hal keduniaan kita. So dia absorb lebih senang. So the best time untuk hafal Quran is pada waktu subuh, insya-Allah. Okay, kita dah cover surah Al-Qadar. Okay, insya-Allah semoga kita semua dapat Lailatul Qadar. Okay, the next one, surah Al-Zalzalah. Okay, dah hafal surah ni belum? Belum. Dah hafal surah ni belum? Belum juga. Okay, so kita boleh try lah surah ni. Okay, surah Al-Zalzalah. Okay, so since belum adik Raya belum hafal lagi surah Al-Zalzalah, what I am going to do with you is kita akan baca 10 kali macam kesian lah pula kita baca 5 kali lah. Okay, satu ayat kita baca, kemudian kita repeat 5 kali. Okay, after that kita tutup mata, kita repeat 5 kali. Boleh? Alamak, kita try. Boleh? Boleh lah. After that kita main hafalan tebuk-tebuk. Tebuk-tebuk? I choose random ayat from the surah Al-Zalzalah. Kemudian you have to continue. Boleh? Boleh. Boleh lah. Okay, insya-Allah. Okay, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Okay, repeat after me. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha. Okay. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. إذا زلزلت الأرض زلزالها. 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 Ready? Okay, tutup mata. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak tahu bila tutup mata, bila kita tutup mata, okay, macam mana kita nak count is through your fingers lah. Okay, by your fingers lagi senang lah. Okay. Okay.
إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita try hafal satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Okey, Masya Allah. Okey, kita buka mata kita tengok the second ayat. Penat. Apa? Pahala Ryan. Bulan Ramadan ni. Okey. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها. Okay, ready? Susah tak? Second. A bit, okay, tak apa, kita try. Bismillah. Okay, close your eyes. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Okay, tak apa. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. أثقالها. Okay. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Okay. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Okay. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Okay. Okay, kita tengok ada yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ayat yang first. Rahim dah boleh buka mata. Yes. Okay. Kita ambil ayat yang first and then kita continue dengan ayat yang second. Boleh? Okay, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Kakak boleh tak? Boleh tak? Sambung first dengan second ayat. Boleh? Okay, kita try. Tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah. Okay, third ayat. Benar tak? Okay, boleh? Okay. وقال الإنسان ما لها
وقال الإنسان ما قالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها إنسان. Okay, إنسان. Okay. وقال الإنسان ما لها 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 وقال الإنسان ما لها. Tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها. Okay, try. Again. وقال وقال الإنسان ما لها. Okay, third time. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها. Okay, Ryan. وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها. Masya Allah. Okay, dah boleh buka mata. Okay, kita hafal daripada yang first sampai yang third. Qolal. Okay, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Boleh? Okay, close Aduh, our eyes. boleh je. Macam boleh je. Okay, Masya Allah. Okay, Ryan dah semangat tu. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها. Okey, Masya Allah. Okey, kita ambil ayat yang keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. يومئذ تحدث أخبارها 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 يومئذ تحدث أخبارها. Okay, kita try untuk mata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma'idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma'idzin tuhadditsu أخبارها Yauma'idzin tuhadditsu akhbaraha.
يومئذ تحدث أخبارها 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 يومئذ تحدث أخبارها. Okey, kita repeat daripada yang ketiga dengan yang keempat. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Kan? Okay, close our eyes. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Okey, Masya Allah. Okey, kita hafal daripada yang first To the fourth. to the fourth. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Wah, Masya Allah. Okey. Now, ayat yang kelima. بأن ربك أوحى لها 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 بأن ربك أوحى لها. Okay, close our eyes. Bismillahirrahmanirrahim. Repeat berapa kali? 5 kali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. بأن ربك ربك أوحى لها. لها. Okay, repeat after me. بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك بأوحى لها لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك بأوحى لها بأن ربك ربك أوحى لها أوحى لها بأن ربك ربك أوحى لها أوحى لها بأن ربك ربك أوحى لها أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى أوحى لها بأن
بأن rabbaka ربك auha أوحى laha لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها. Okey, tadi ayat yang kelima. Dah boleh buka mata. Okey, tadi ayat yang kelima dia dah tersasul sikit kan? Okay, never mind. It's okay. So maknanya if let's say dalam satu bila tengah hafal tu dalam satu ayat tu bila tersasul-sasul, okay, then you can break up the ayat. Okay, maknanya you sebut satu-satu huruf dia. Bi anna rabbaka auhalaha, so that you senang untuk ingat. After that you memorize again. Try to read as one ayat. Bi anna rabbaka auhalaha. بأن ربك أوحى لها. Okay, nak try lagi sekali? Okay, kita try hafal yang kelima dulu. Okay, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna rabbaka auhalaha. بأن ربك أوحى لها. Laha. Okay. Alright. Kita try hafal daripada ayat keempat dengan ayat yang Lima. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Okay, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. يومئذ Tuhadithu أخبارها بأن ربك أوحى لها. Okay. Boleh? Ryan boleh? Okay. Let's start daripada ayat yang first. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Laha. Macam mana? لها. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dari first. Tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Okay. Boleh? Okay. Boleh? Okay. Kita try. It's okay. Alright. Selalunya bila nak hafal surah baru ni, dia memang ada tersangkut-sangkut. Okay, so that's why kita memerlukan kepada the word revise dalam bahasa Arab is muraja'ah. So that's why kita perlukan muraja'ah for that particular surah selalu. So one of the way untuk you muraja'ah ataupun revise surah yang you dah hafal untuk lancarkan lagi hafalan you is untuk bawa that surah dalam bacaan solat. So bila you solat, you bawa surah tu, it actually lagi menguatkan lagi hafalan you. So kalau macam setengah jalan lepas tu lupa, tukar surah lain boleh? Boleh. Ataupun Kalau macam dah lama sangat gitu. boleh. Ataupun you can actually stand by Quran masa solat. Oh, okay. So bila you lupa, you boleh ambil the Quran dan you tengok. Boleh. Itu dibolehkan. Okay. Sebab you are trying to memorize the surah dalam solat you. Sebab tu bila Ramadan kan, imam-imam dia akan bawa surah dalam Quran, surah-surah panjang dalam Quran dalam bulan Ramadan is because
that's the time where dia orang nak memorize balik, they want to revise their hafalan balik. And also one of the cases is every time bulan Ramadan, malaikat Jibril akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and malaikat Jibril akan check hafalan atau bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita digalakkan untuk membaca Al-Quran. Sebab tu kita digalakkan untuk belajar Quran, and dorang kata bulan Al-Quran tu kan, bulan Ramadan tu dinamakan sebagai bulan Quran, bulannya bulannya turunnya Quran. So that is one of the kisah-kisahnya. So one of the way is selalunya kadang-kadang kita akan nampak kalau macam imam-imam bila hafal, bila dia bawa satu surah tu, dia akan letak Quran di hadapan. So bila terlupa dia akan tengok, dapat tengok, kemudian dia akan boleh memorize. Dibolehkan. Sediakan Quran. Bila nak hafal, bila nak try tu bawa dalam bacaan dan solat. Bacaan solat bila tengah berdiri yang tahiyat tu semua tahiyat yang macam biasa. Lepas surah Al-Fatihah, selalu kalau kita nak senang, nak mudah, surah Al-Fatihah 3 kul. Itu paling mudah kan. Tapi kalau kita nak challenge diri kita nak hafal Quran, nak hafal surah-surah lazim, surah-surah juz 30, okey, maka kita dibolehkan untuk sediakan Quran di tepi bila solat, kemudian kalau terlupa boleh ambil Quran dan baca. Kemudian kita try lagi. Itu one of the tips. Okey, boleh kita sambung. Okey, kita sambung ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dia panjang sedikit. So what I am going to do is I am going to break up the sentence lah. Okay? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nas. Yauma idzin yasdurun nas. Yauma nas. Bukan nas. Nas. Ni nun dengan sin. Nas. Okay, dia bukan nun dengan sod. Okay, nun dengan sin. Nas. Ni yasdurun nas. Okay. Surah An-Nas. Yes. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nas. Yauma idzin yasdurun nas. Ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtatan liyuraw a'malahum. Okey, susah sikit dia panjang sebab dia panjang sedikit. Okey, kita try. Yauma idzi yasdurun nas. Yauma idzin yasdurun nas. Ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtatan liyuraw a'malahum. Okey. A'malahum. A'malahum. Okey. Yauma idzi yasdurun nas. Yauma idzin yasdurun nas. Ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtatan liyuraw a'malahum. Okey. Kita try baca as one sentence. Okay. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Okey, masya-Allah. Okey, kita lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Okey. Boleh. Penat. Okey, relax sikit. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Tarik nafas dulu.
Breathe in. Breathe out. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tutup mata. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Go. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ashtatan liyurau a'malahum. Need my help? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay. It's okay. Tu kebiasaan is okay. Ada terdapat kesalahan ke apa, because bila dia dekat pertengahan, bila kita nak hafal sesuatu surah yang baru, bila kita nak hafal, okay, kita akan ada mistake. Okay, ada yang kita ada tongue twister sikit di situ. Okay, kadang-kadang dia disebut kadang-kadang macam yasduru datang dulu, tapi kita sebut nasu baru yasduru. So it's okay, sebab dalam hafalan kita sebab tu kita memerlukan murajaah, kita memerlukan revision to revise kita punya memorization. Okay, it's okay. Alright. Okay, kita start balik. Bukan daripada ayat yang first, kita start daripada yang tadi, yauma idzin. Okay, alright. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay, getting better. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay, dah dapat dah. Okay, lagi sekali last one. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay, kita try tutup mata lagi. Boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum.
liyuraw a'malahum. Yes, okay. Okay, bila salah satu ayat tu kan kita nak hafal, kemudian kita tersangkut-sangkut, we need to repeat again sampai kita dapat yang betul. Okay? I think I have a question. Okay, what is it? Yes. When you don't know the surah and then you can memorize it before azan and solat? When you don't know the surah, you can memorize. Before solat, before you solat, you memorize first. Is it? Is that your question? And you also, when you want to remember a lot of time, you can remember before azan kan? Can. If you practice a lot lah. Means before azan, you want to recite the surah during solat. But you don't know the surah yet. But you want to baca the surah in your solat. Can. Provided you memorize. Okay. And then you can also standby Quran dekat tepi lah. Ataupun dekat depan you masa you solat. But you can practice. Yeah, that's a good question, Ryan. Good job. Yeah, that's a good question. So balik you boleh try lah. Okay. Balik boleh try. Okay. Okay, balik. Okay. Okay. Okay, then kita continue. Famay ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Faman ya'mal Mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 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 يره خيرا يره ataupun khairan yarah kalau sambung. khairan yarah. Okay. Be careful. Ayat yang ke-7 dan ke-8 selalunya orang akan tend to make mistake kat situ. Okay, sebab kalau kita tengok ayat yang ke-8 kan, the last ayat kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. So ayat yang ke-7, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Okay, tapi kadang-kadang kita tend to make mistake, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah baru khairan yarah. Selalu surah Al-Zalzalah, the last 2 ayat ni selalu common mistake lah. Okay, it's a common mistake. But it's okay. Tak apa. Usaha lagi. Okay, it's okay. Alright? Okay. Can we repeat from ayat first to ayat 8? Yes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Okay, kita buat sekejap Okay, Ryan, kan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
Yawma'idin tuhaddithu Ah? akhbaraha. Very good. Bi anna rabbaka. Bi anna rabbaka au. Halaha. Okay. Alright. Yauma idhi Yawma'idin yasdurun nasu nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey. Dah nak sama ni. Tadi saya kata dia the seventh ayat yang ke-7 dan ke-8 selalu dia common mistake. Selalu tersalah-salah. Sometimes they try to mix up. Right? Yes, sometimes not try to mix up. But sometimes dia punya ayat dia similar. Dia punya sebutan dia similar. That's why you termix up. Okay, but it's okay. This is your first time kan hafal surah Al-Zalzalah kan? So what you need to do is, okay, apabila kita nak hafal satu surah again, kita kena sentiasa murajaah, sentiasa hafal, sentiasa try to memorize balik ayat-ayat, especially ayat-ayat yang I call it as ayat-ayat yang tricky lah, ayat yang very tricky, okay? Maknanya macam tadi kan ayat yang ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okay, these two is dia trick, okay, very tricky ayat, okay, which you need to memorize a lot. And you can bawa this surah dalam Solat. So you practice your surah yang baru you hafal dalam solat? Yes. Yes, you can practice surah yang baru dalam solat, and also you can bawa Quran masa solat. Okay, try to hafal, memorize. Kalau tak ingat, baru ambil Quran and baca. Boleh. Okay? Okay, kita pun dah nak habis ke penghujung rancangan. Ada apa soalan? Nanti ada lagi tak rancangan ni? Masya Allah. Ada orang tanya ke? Ada. Oh, ada Masya Allah. Kita akan kita fikirkan dulu boleh? Okay, insya-Allah. Okay, kita akan insya-Allah tak tahu ada ke tidak, but insya-Allah kita akan usahakanlah insya-Allah. Okay? Kita cubalah insya-Allah. Okay. So sebelum tu semoga before kita akhir, okay, jika anda ingin buat sumbangan ke Majlis Istighfar, okay, there's a link kat bawah tu. Okay, information dia di bawah. Bolehlah buat sumbangan anda ke Majlis Istighfar untuk dana-dana kebaikan ataupun untuk dana-dana pembukaan kelas dan sebagainya. Okay, kemudian rebutlah peluang the remaining of Ramadan ni, rebutlah peluang untuk kita triple up, double up, 10 kali gandakan kita punya amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebelum kita akhiri, do you know doa selepas baca Quran? Yes. Okay, you want to do that? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sehingga kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Ma'az bin Salim. Pada hari ini episod berkenaan dengan sebuah hadis, iaitu doa yang kita nak kongsikan kepada anda sekalian yang boleh anda amalkan. Yang ingin saya petikkan hadis pada hari ini ialah daripada riwayat Tirmizi, di mana Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menziarahi orang sakit di mana sakitnya itu belum lagi nak meninggal dunia, kemudian dibaca di sisi orang yang sakit tersebut dengan perkataan As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyak, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kesembuhan kepadanya. Tuan-tuan, para penonton yang dikasihi sekalian, orang sakit ini sedang mengalami pelbagai perasaan, dan Nabi SAW menggalakkan kita, bahkan menjadi salah satu daripada kewajipan orang yang beriman kalau mendengar orang yang sakit di kalangan saudara kita, agar kita segera bertanyakan khabar sekurang-kurangnya. Kalau tidak ziarah, kita tanyakan khabar dan kita memberikan nasihat ataupun kita memberikan kata-kata dan dorongan, kata-kata hikmah, kata-kata semangat dan sebagainya. Ini diamalkan sendiri oleh baginda Nabi SAW, kerana baginda pernah menziarahi beberapa sahabatnya yang sakit. Seperti Sayyidina Jabir mengatakan, aku pernah sakit dan diziarahi oleh Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan baginda ambil wuduk
dan daripada air wuduk tersebut bagi dia sapukan kepada saya. Begitulah apa yang ditunjukkan Nabi SAW ini. Bukanlah kita nak ikut bulat-bulat, tetapi maksudnya di sini adalah untuk memberikan ketenangan kepada orang yang sedang sakit. Seperti mana yang saya katakan tadi, orang yang sakit walaupun kelihatannya sakit fizikal sikit, akan tetapi kita tidak mengetahui apa yang berada di benak fikiran orang tersebut, keadaan emosinya, bahkan keadaan mentalnya. Seorang suami yang sakit berkemungkinan merasa risau kerana dengan sakitnya itu ia kurang memberikan perhatian sepenuhnya kepada keluarga. Mungkin kerana dia sakit, dia ambil MC, maka mungkin terjejas dengan pekerjaannya. Ataupun seorang pekerja yang memang tugasnya hari-hari mengharapkan job yang datang, akan tetapi kalau sakit maka tidak dapat dilakukan, maka tak ada job, maka di situ terberhentilah income seseorang, maka dia merasa risau siapa yang nak menafkahi atau menanggung anak isterinya kalau dia sakit macam itu. Seorang isteri kalau sakit, dia akan merasa risau kerana siapa yang bakal menjaga anak-anak, memandikan anak-anak, mempersiapkan anak sekolah, tengokkan homework. Bahkan kalau suri rumah, dia merasa risau siapa yang nak kemas. Jadi kita tak tahu apa yang berada di benak fikiran orang yang sedang sakit. Nabi SAW selain daripada doa yang diajarkan ini, Nabi juga ajarkan kepada kita agar kita bila ziarah orang yang sakit, kita sebutlah yang baik-baik dan sentiasa berikan harapan supaya dia dapat sembuh dengan segera. Sebagai contoh, seorang sahabat pernah sakit, maka Nabi ziarah, Nabi tepuk-tepuk badan belakang dia, la ba'sa tahur insya-Allah. Mudah-mudahan sihat insya-Allah. Begitulah bila kita tengah sakit, kita mengharapkan orang yang datang ini tidak menambahkan kesakitan, tidak menambahkan kederitaan. Kalaulah orang itu sakit, bila kita doa kepada dia, maka dia berasa sangat gembira, sangat bahagia, sangat happy. Maka ini adalah sunnah yang boleh kita amalkan. Sekali lagi doanya berbunyi, As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfik, dan dibaca 7 kali di sisi orang yang sakit. Terjemahkan sekali ke dalam bahasa Melayu. Aku mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki arasy yang agung, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Maka diulang 7 kali. Siap telinga manalah yang tidak ingin mendengar ucapan-ucapan seperti itu. Tentu sekali sekurang-kurangnya ia memberikan satu sinar harapan, ketenangan kepada diri yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita dengan kita mengamalkan sunnah ini insya-Allah. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.